Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ya Allah Tuhanku, hari ni ada dugaan sikit. Apa tu? Assalamualaikum. Uh, Hari ni kita bersiaran tanpa muka Dr. Hasna. Dr. Hasna ni susah payah dah. Dah susah payah pakai tudung kita semua. Nak go live tapi ada masalah dengan kamera. I think next time kita akan apa tu? Cuba apa ni kita akan cuba download apps kamera yang lain. Jadi berpuluh-puluh kali cuba tapi tak jadi. Okey lah tuan-tuan dan perempuan, sekarang dah 4.20, saya janji 45 minit saja. Nanti kalau kata tak apa, tak lancar, mungkin kita akan cuba buat cara lain. Tapi boleh tak yang sedang menonton sekarang, boleh tak komen sama ada boleh nampak saya punya PowerPoint slide atau tidak? Kalau kata boleh, boleh tak type kat situ kata boleh? Kalau ada yang komen boleh, saya sambung dengan saya punya perkongsian hari ni. Sebab kalau tak boleh, nampak gayanya macam kita kena tunda ke masa yang lain. Okay, thank you Cikgu Patricia. So, tak apalah hari ni bayangkanlah bayangkanlah sahaja muka saya. Right, okay kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so okay, right. Kita mulakan dengan apa tu saya nak tegaskan sekali lagi lah, mengajar anak yang ada autism ni bukanlah satu misteri. Ramai orang yang tak tahulah, saya kata suka buat perangai terpinga-pinga. Anak saya bertingkah laku macam tu, saya tak tahu kenapa dia tingkah laku macam tu, saya tak tahu macam mana nak ajar. Ataupun saya tak tahulah macam mana nak ajar anak saya. Jadi bukan misteri lagi ya everybody. Ilmu tentang autism ada, ilmu tentang pendidikan ada, cuma tuan-tuan dan perempuan perlu gali saja ilmu tu dan apply kepada anak-anak. So kalau ibu bapa kata, oh saya tak tahulah kenapa anak saya bertingkah laku macam tu, saya tak tahulah apa nama ni, kenapa saya ajar anak saya tak dapat. Kalau kata tak tahu, ibu bapa atau cikgu kata tak tahu, itu adalah tanda untuk cikgu atau ibu bapa untuk cari ilmu ya. Right, kita cuba. Itu dia. Jadi hari ni tajuknya adalah merancang hala tuju pendidikan anak. Kalau cikgu-cikgu yang ikuti pun boleh juga bercakap tentang nak merancang hala tuju pendidikan anak murid. Okey, merancang itu sangat penting. Nombor satu, kita kena fikirkan masa hadapan anak kita tu. Contoh, katakanlah sekarang umur kita 35. Anak kita umur 5 tahun. Dalam masa 20 tahun, bila dia usia 25 tahun tu, kita nak anak kita macam mana? Walaupun anak kita ada autism, walaupun anak kita tak boleh bercakap, tak boleh bertutur, walaupun anak kita pakai pampers apa semua, tapi kita kena fikirkan tentang masa depan anak kita. Kalau kita tak fikirkan tentang masa depan anak kita, itulah masalahnya. 5 tahun masih pakai pampers, 25 tahun pun masih pakai pampers. 5 tahun masih tak boleh bertutur, 25 tahun masih tak boleh berkomunikasi. Bertutur dengan berkomunikasi tu lain ya tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita kena ada fikiran, rancangan tentang hala tuju. Mungkin agak susah untuk ibu bapa kerana ibu bapa memikirkan bahawa anak saya tak tahu nak buat macam mana. Jadi macam mana saya nak merancang? Tak tahu macam nak merancang. First of all, kena ada
kena ada impian, kena ada harapan anak kita nanti nak macam mana. Nanti impian harapan tu nanti saya akan ulaskan lagi ya. Right. Dah lepas kita dah fikirkan hal tuju tu, yang kedua kita kena buat objektif jangka panjang. Jangka panjang ni mungkin 3 tahun, 4 tahun punya jangka panjang. Contohnya kalau anak kita 2 tahun, okey, nanti dia 7 tahun sekolah ke tak sekolah. Macam itulah. Okey. Right. Satu, langkah yang kedua kita tentukan objektif jangka panjang. Yang ketiga kita tentukan objektif jangka pendek. Anak kita 2 tahun, kita kata 7 tahun dia nak pergi ke sekolah. Jadi apa yang saya perlu buat sekarang semasa anak saya 2 tahun? Oh, ajar dia berkomunikasi, ajar dia untuk berinteraksi, ajar dia untuk toilet train. Itulah dia. Nampak tak? Jadi apabila kita ada objektif jangka pendek, iaitu dalam tempoh 5 tahun kita nak anak-anak kita bersekolah, sekarang ni kita dah boleh tetapkan objektif jangka pendek, toilet trainnya, communicationnya, interactionnya. Jadi bolehlah kita nak fikir mulakan intervensi. Okey? Jadi yang keempat kita rancang intervensi harian. Jadi apa yang kita buat setiap hari tu nak capai jangka pendek, iaitu nak toilet train ke, iaitu nak tolong komunikasi ke. Okey, contohnya anak kita 14 tahun, bercakap tak boleh, berkomunikasi tak boleh, ikut arahan pun tak boleh, berkawan pun tak boleh. Jadi 14 tahun anak kita. Boleh tak kita nak letak objektif jangka panjang anak kita nak masuk universiti? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Tapi kalau anak kita umur 4 tahun, tak boleh bertutur, boleh tak kita merancang nak masuk universiti? Berkemungkinan boleh sebab perjalanannya jauh lagi. Tapi kalau 14 tahun tu, kemungkinan dia nak pergi universiti tu dah kecil dia punya peluang tu. What we need to do is kita nak memikir hala tuju ke vocational supaya dia boleh berdikari. Okey? Jadi yang keempat, rancang intervensi harian. Kelima, jalankan intervensi harian. Dan kemudian yang keenam, kita pantau anak-anak punya kemajuan ya. Okey, right. Jadi ini dia. Ini adalah beberapa contoh tahap pencapaian anak. Okey, right. Jadi boleh nampak cursor saya ni. Ini adalah tahap pencapaian anak yang paling rendah. Pada usia 25 tahun, anak kita tidak bekerja, seharian berada di rumah. Okey, anak yang dewasa yang seharian berada di rumah pun ada 3 tahap pencapaian. Tahap pencapaian yang paling bawah sekali adalah anak masih memakai lampin. Makan dan minum pun kena suap dan ada tingkah laku agresif. Okey, tahap yang kedua untuk yang duduk di rumah tak bekerja adalah mampu ke tandas sendiri, berak, kencing, basuh dia boleh buat sendiri, mampu makan dan minum secara berdikari dan ada sedikit tingkah laku negatif tapi tidak ada tingkah laku agresif. Okey, dan yang tahap yang berikutnya untuk anak yang tidak bekerja duduk di rumah pada usia 25 tahun, dia mampu berdikari. Dia boleh mandi, dia boleh pakai baju, berak, kencing, kalau dia lapar dia boleh dapatkan makanan dan kira okey saja dia duduk di rumah. Kalau untuk yang tahap yang pertama dan kedua ni, saya rasa kalau mak dan ayah pada usia 25 tahun pergi bekerja, kena pasang bibi untuk jaga dia. Tapi kalau kemungkinan besar kalau anak yang mampu berdikari, tak ada masalah tingkah laku, ibu bapa pergi kerja, dia boleh berdikari seorang dekat rumah. Okey, ini adalah untuk kategori anak yang pada usia dewasa tidak boleh bekerja, duduk di rumah. Okey, kemudian ini adalah tahap yang lebih tinggi sikit adalah anak yang boleh bekerja di bengkel terlindung ataupun dalam bahasa Inggerisnya sheltered employment. NGO ke, dia buat tempat pekerjaan, jadi anak boleh pergi ke situ, pagi mak bapak hantar ke, abang hantar ke, dia buat kerja packaging ke, dia buat kerja masak ke, dia buat kerja potong-potong sayur ke apa ke, ataupun dia buat kerja menanam dan sebagainya. Petang mak bapak atau abang adik datang ambil. Okey, itu adalah tahap yang slightly better. Kemudian even better adalah yang boleh mendapat pekerjaan melalui program job coach. Apa beza job coach dengan bengkel terlindung? Bengkel terlindung dia closed.
dia bekerja dekat situ saja. Tapi kalau job coach tu maksudnya dia boleh keluar dan boleh bekerja di luar. Okay? Right. Audience, from time to time it's because you cannot see my face. From time to time you need to comment ya, whether you're still there or not. Right. Kemudian anak yang tahap pencapaian lebih tinggi adalah anak yang boleh belajar di Institut Kemahiran. Khusus untuk OKU. Dia Institut Kemahiran tapi khusus untuk OKU. Contohnya bengkel daya ke, contohnya pusat latihan perindustrian PLP dekat Sungai Merap tu ke, okay? Right. Dan yang lebih elok lagi tahap pencapaian adalah boleh belajar di Institut Kemahiran Aliran Perdana. Contohnya di IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara ke, ataupun di Institut Kemahiran MARA ke, dan dia boleh dapat pekerjaan macam orang lain. Dan yang di atas sekali adalah anak yang mungkin kefungsiannya tinggi, ada autism tapi boleh belajar, boleh pergi ke universiti ke, atau boleh pergi ke poli. Jadi ini ya tuan-tuan dan perempuan, pelbagai tahap pencapaian anak pada usia 25 tahun. Jadi sekarang anak kita 2 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun ke 10 ke 12 ke. Jadi anak kita nak sampai ke tahap mana, kitalah yang perlu usahakan. Okay, boleh follow semua? Right, jadi saya pindah ke carta yang berikutnya. Carta ini, okay, yang di bawah ini adalah usia anak. Usia daripada 3 tahun sehingga 20 tahun. Dan pada usia 3 tahun ataupun 2 tahun pun kita mulakan dengan intervensi awal. Pada usia 6 tahun anak pergi ke prasekolah. Prasekolah kadang-kadang prasekolah aliran perdana, kadang-kadang prasekolah pendidikan khas. Kemudian pada usia 7 tahun anak ada 2 pilihan. Sama ada anak akan pergi ke sekolah aliran perdana ataupun sekolah aliran integrasi, pendidikan khas integrasi, iaitu kelas pendidikan khas. Kemudian sekolah menengah pun ada 2 pilihan, sama ada aliran perdana ataupun pendidikan khas. Kemudian pada usia 18 tahun, anak yang mungkin high functioning boleh masuk pra-universiti, boleh masuk politeknik, boleh masuk ke universiti. Yang berkemahiran sedikit rendah tu, dia masuk ke Institut Kemahiran Aliran Perdana. Dia tak bekerja kola putih, dia bekerja kola biru, tetapi ini yang kita panggil yang terlatih. Kemudian yang ini Institut Kemahiran OKU, contohnya seperti bengkel daya ataupun pusat latihan perindustrian. Dan job coach, bawah pada job coach itu adalah bengkel terlindung, dan yang di bawah sekali itu yang tinggal dengan ibu bapa pada usia 20 tahun. Okay everybody. Jadi ini adalah kita punya carta alih. Jadi tuan-tuan dan perempuan nak merancang kan? Nak merancang anak usia berapa? Kalau anak usia 3 hingga 5, 6 ni, ini kita tahu bahawa pada usia 7 tahun dia ada 2 choice. Jadi sama ada aliran perdana atau kelas pendidikan khas, atau duduk di pusat pemulihan dalam komuniti, atau pergi ke pusat-pusat terapi swasta, ataupun duduk di rumah tiada intervensi. Kalau kata usia 3 tahun tiada intervensi, berkemungkinan nanti bila dewasa pun tiada pencapaiannya agak rendah. Kalau anak naik ke atas, ada kemungkinan dia boleh pergi ke program job coach ke, ataupun pergi ke bengkel terlindung. Okay? Right, thank you Puan Seraiwangi. At least Puan Seraiwangi komen tu saya tahulah saya punya siaran ni okey, walaupun tak boleh tengok muka saya. Right, jadi tengoklah kalau tuan-tuan dan perempuan anak 14 tahun. Anak 14 tahun di sini kan? Anak 14 tahun di sini. Kalau anak 14 tahun berada di sekolah aliran perdana, ini adalah antara choices dia. Dia boleh pergi ke pra-universiti, dia boleh pergi Institut Kemahiran Aliran Perdana, ataupun dia pergi ke Institut Kemahiran OKU. Ataupun kalau kata sekolah tu agak canggih, sekolah tu boleh ajar dia kemahiran keusahawanan, dia boleh tanam sayur ke, dia boleh buat cupcake ke. Tapi di sini di Institut Kemahiran OKU ni termasuklah college community, sebab college community sekarang dia menyediakan kursus-kursus untuk belia-belia yang istimewa. Okey, jadi kita boleh merancang berdasarkan usia anak kita. Dan thank you Puan Zaitun dari Raub. Okey, jadi kita tengok anak kita usia di mana.
kemudian kita merancang. Untuk mencari institut program seperti Job Coach adalah di bawah JKM. Dan Job Coach JKM dia banyak buat melalui pusat pemulihan dalam komuniti. Tetapi saya memikirkan bahawa jika ada sekumpulan ibu bapa yang nak buat Job Coach, then you can register as your own NGO and you boleh minta bantuan JKM dari segi advice ataupun dari segi consultancy, and you do it your own. Bukan kerana apa, sebab kalau kita semua nak anak kita masuk ke PDK, sebagaimana yang kita ketahui PDK sekarang pun sangat sesak, dan saya rasa kalau ibu bapa yang M40 tu yang M40 tu, saya rasa eloklah bagi peluang kepada golongan B40 untuk pergi ke PDK. Yang M40 ni usahakanlah yang lain. Daripada Puan Cassandra Tan, adakah anak mesti lulus SPM untuk mengikuti kursus di Institut Kemahiran Aliran Perdana? Ini adalah jawapan goal saya, bernilai emas 1 kilo Puan Cassandra. Jawapannya adalah ya. Nak pergi mana-mana pun busuk-busuk mesti ada SPM. Walaupun SPM straight E, walaupun SPM straight D, dia kena ada. Jadi kan contohnya macam kawan-kawan saya yang nak anak dia bekerja di Maidin, Susun Tin ataupun di pasar raya untuk kerja simple seperti Susun Tin dan sebagainya pun memerlukan sijil SPM. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau anak agak moderate, boleh menulis dan sebagainya, bincanglah dengan sekolah untuk ambil juga SPM. Kalau bagi sekolah-sekolah yang tak bagi anak ambil SPM tu, saya selalu tanya, kalau anak ini satu orang ambil SPM, adakah bumi akan terbelah dan menelan sekolah? Dr. Hasnah hari ini kan mentang-mentang lah muka dia tak nampak dekat skrin, dia bercakap brutal. Nothing will happen. Pekeliling daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pun menyatakan bahawa jika ada calon OKU yang mengambil peperiksaan, keputusan daripada calon OKU tu tidak perlu dikira sekali untuk mengira prestasi sekolah. Jadi kan tak apa, ambil aja anak. Kalau dia straight D, straight E, itu untuk masa depan dia, ya tuan-tuan dan perempuan. Right. Kemudian jadi ini, bila kita nak tentukan objektif jangka panjang, mesti bersesuaian dengan umur anak, mesti bersesuaian dengan tahap kemampuan anak. Contoh, macam saya kata, kalau anak 17 tahun tak mampu bertutur, tak mampu menulis, membaca, mengira, tak bolehlah kita nak rancang dia untuk pergi ke universiti. Kan? Jadi untuk anak-anak macam tu kita rancangkan dia untuk program-program vocational, dan kalau kata anak 17 tahun kita nak merancang dia 17 tahun masih lagi pakai pampers, tuan-tuan dan puan-puan, tentulah toilet training itu adalah yang utama. Okay? Right. Jadi hala tuju ke arah kejayaan anak di usia dewasa. Sama ada dia boleh pergi ke universiti, dia boleh pergi ke poli, dia boleh pergi ke Institut Kemahiran Aliran Perdana, ataupun walaupun dia tak pergi ke Institut Kemahiran, dia boleh berkerjaya dan menjana pendapatan sendiri. Contohnya ada seorang remaja autism tu, dia di rumah dia buat cupcake, dia buat roti, dia buat bun dan dia jual. Dan insyaAllah untuk anak saya Muhammad yang tak boleh bercakap, yang tak boleh belajar, tak boleh baca menulis, kita dan saya dan kumpulan saya sekarang sedang merancang untuk menumbuhkan sebuah urban farming untuk mereka usahakan. Jadi itulah saya kata, kita kena buka kita punya pemikiran, ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, dan tentulah mampu hidup berdikari. Ini saya nak marah lah ni, sebab kalau tuan-tuan dan perempuan tak latih anak untuk hidup berdikari, umur 20 tahun masih pakai pampers, makan kena suap, buntut kena cuci dan sebagainya, one day you are going to die. You die, no problem. Kata arwah mak saya korek lubang masuk dalam tu. Tetapi anak yang istimewa ni nak tinggalkan dengan siapa? Kalau kita kata nak tinggalkan dengan abang adik kakak tu, apabila kita tak menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa untuk melatih anak mampu berak kencing basuh sendiri, itu kita seperti menganiayakan anak-anak kita yang lain. Okey tuan-tuan dan perempuan. Right. Jadi itu untuk objektif jangka panjang. Ini contoh objektif jangka panjang. Ini Mikael umur 2 tahun.
Dan pada usia 2 tahun, objektif jangka panjangnya adalah mak bapak dia kata nak dia boleh bermain, berkomunikasi awal dan patuh arahan ataupun compliance. Takif 4 tahun. Bila 2 tahun tu kita masih fokus kepada komunikasi, kita masih fokus kepada bermain. Tapi bila dia dah 4 tahun macam si Takif ni, okey. Jadi kita target Takif ni sama ada nak masuk aliran perdana atau nak masuk pendidikan khas integrasi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya, anak saya 4 tahun saya nak target aliran perdana ke ataupun apa pendidikan khas? Jawapan saya adalah buat yang basic dulu. Yang basic tu iaitu toilet training, bentuk tingkah laku dia, bantu dia untuk ikut arahan, mampu ikut arahan, bantu dia supaya dia boleh duduk fokus siapkan tugasan, bantu dia untuk memulakan komunikasi awal. Ini adalah yang basic. Kalau kata anak 21 tak toilet train pun perlu toilet train. Sebab itu adalah yang paling basic sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kata 4 tahun dia kuasai benda tu, jadi 5 tahun kita mulalah ajar dia pra menulis, pra membaca, pra mengira. Okay, everybody? Right. So macam Razif ni. Razif ni pada usia 7 tahun dia mampu masuk ke kelas aliran perdana. Jadi mak bapak dia target objektif jangka panjang dia adalah dia mampu melengkapkan 6 tahun pengajian program pendidikan inklusif. Okey, Naurah pula. Naurah dia tak masuk inklusif, dia masuk pendidikan khas integrasi. Jadi mak dia punya target adalah daripada 9 hingga 12 tahun dia boleh duduk di situ, tak kena tendang keluar, dia boleh siapkan dia punya 12 tahun pengajian sekolah rendah tu dengan jayanya. Macam Fawaz pula. Fawaz umur 16 tahun dan dia berada di sekolah menengah pendidikan khas vocational, maka objektif jangka panjang mak bapaknya adalah boleh siapkan pengajian tu dan kemudian mampu untuk pergi ke institut kemahiran. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi bergantung kepada umur anak kita, bergantung kepada tahap kemampuan anak kita. Okey, kemudian kenal pasti jangka pendek. Dah kita tetap dah sama ada anak kita yang 4 tahun tu kita nak target pergi ke pendidikan khas ke atau kita target nak pergi ke aliran perdana ke apa ke, kita dah ada objektif jangka panjang. Sekarang objektif jangka pendek, iaitu kita kena kenal pasti kekuatan anak. Anak boleh buat apa? Contohnya anak kita 4 tahun tak boleh bercakap, tak boleh bertutur tetapi boleh menulis perkataan. Ini antara kalangan anak-anak yang hyperleksia. Jadi kita boleh menggunakan kekuatan hyperleksia dia tu untuk melatih dia membuat skrip-skrip. Kita gunakan yang itu dan juga kita gunakan PACS dan kita combine. Walaupun dia tak boleh bertutur, dia boleh susun ayat untuk berkomunikasi. Okey, dan kita kena kenal pasti keperluan. Saya tak suka guna perkataan kelemahan, tapi kita guna perkataan keperluan. Apa keperluan anak kita? Dia tak boleh nak ikut arahan dalam kumpulan kecil. Okey, jadi kita kena fikir ni macam mana nak ajar anak supaya dia boleh ikut arahan dalam kumpulan kecil. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita buat play date. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali, panggil sepupu yang sebaya dengan dia ataupun anak jiran dengan dia, ajak main bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan dia mengikut arahan dalam kumpulan kecil. Ada soalan daripada Puan Aida Syazwani, bagaimana dengan homeschool doktor? Apa pendapat doktor? Anak mal autism recommended untuk ke aliran perdana tetapi anak ada masalah bersosial. Ini bunyinya Puan Aida macam Abdullah Riyad anak saya. Jawapan saya adalah hantar ke sekolah. Jadi recommended ke aliran perdana. Kalau kata kita cuba aliran perdana hancus, then kita undur selangkah, kita hantar dia masuk ke pendidikan khas. Kita hantar dia masuk ke pendidikan khas. Kalau katalah mak bapak tengok pendidikan khas tak banyak perkembangan, cikgu asyik suruh ajar John dot to dots dan colouring, then what you can do is 3 hari you buat homeschooling, 2 hari hantar ke pendidikan khas. Kemudian tapi kalau kata anak boleh masuk ke aliran perdana, saya cadangkan
pada usia 6 tahun sebelum anak boleh pergi ke aliran perdana tu, hantar dia ke tadika aliran perdana. Dan di tadika aliran perdana tu kenal pasti ada apa masalah bersosial dia tu, dan kita cuba troubleshoot semasa dia umur 6 tahun. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan perlu mendapat maklumat tentang apa persediaan anak untuk ke sekolah. Bagi yang belum tahu, boleh pergi ke website Genius Kurnia iaitu www.iautism.my. Di situ ada satu kursus dalam talian yang bertajuk persediaan anak ke sekolah. Yang kursus dalam talian persediaan anak ke sekolah ni, saya rasa mak bapak kena follow bukan sahaja dari anak usia 6 tahun. Usia 3 tahun pun dah kena tengok kursus ni, kena ikuti. Sebab anak kita yang istimewa ni perlukan hampir 3-4 tahun sebelum kita boleh sediakan dia untuk ke sekolah. Okey? Dan objektif jangka pendek tu tentulah, patah balik ke slide ya. Objektif jangka pendek tu tentulah untuk mencapai objektif jangka panjang. Jangan pula objektif jangka pendek tu berceragah daripada objektif jangka panjang. Macam mana nak capai objektif jangka panjang kalau objektif jangka pendek tu berceragah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Right. Slide yang berikutnya, ini adalah salah satu cara kita untuk mengetahui tahap anak kita. Ini adalah domain-domain perkembangan anak. Motor kasar, motor halus, adaptif, kognitif, komunikasi, sosial, emosi, tingkah laku. Jadi, ini kita bagi huraian dia, apa makna dia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tulis huraikan tentang anak. Kalau tak cukup ruang ni, cetak dalam bentuk landscape, tulis. Dan kalau yang paling elok sekali, duduk dengan suami, duduk dengan isteri, duduk dengan pasangan dan tulis supaya tuan-tuan boleh faham tahap kemahiran anak, tahap kemampuan anak. Jadi kalau buat sama-sama dengan pasangan, you faham, suami faham, you are on the same page. And then you akan tengok, okay, adaptif, anak kita umur 5 tahun masih pakai pampers. Jadi tahulah apa yang perlu buat, betul tak? Anak kita umur 12 tahun masih pakai pampers. Itu lagi teruk lah. Jadi okay, Dr. Hasnah kata 5 tahun anak kita masih pakai pampers, itu teruk tu. Dr. Hasnah kata kena toilet train. Maka pergilah tengok video macam mana nak toilet train. Dekat YouTube Dr. Hasnah ada, dekat YouTube Genius Kurnia ada. Cari maklumat dan usahakan. Contohnya saya ada seorang bapa tu hantar mesej kat saya, doktor, tiap-tiap hari pukul 11.30 cikgu akan telefon saya atau isteri saya di tempat kerja untuk ambil anak sebab anak berak dalam seluar. Doktor, saya nak tanya, bukankah di sekolah itu ada pembantu pengurusan murid? Kenapa pembantu pengurusan murid tak cuci berak anak saya? Jadi mungkinlah saya boleh jawab atas pihak pembantu pengurusan murid dan cikgu-cikgu di sekolah. Maunya 4 anak berak sekaligus, tak mampus PPM dan cikgu-cikgu tu. Minta maaf lah. Saya kadang-kadang geram juga dengan mak bapak ni. Berak anak awak uruskanlah. Jadi jangan tunggu sampai anak 7 tahun. Jangan tunggu sampai cikgu duk telefon suruh ambil anak baru awak nak kalut. Kalutlah daripada usia anak 3 tahun, 4 tahun. Ini Dr. Hasnah brutal hari ni sebab orang tak boleh tengok muka saya. Kalau orang tengok muka saya cakap santun-santun aja kan. Kalau you orang tengok muka saya penuh dengan geram. Saya tak tahulah nak buat apa lagi dengan ibu bapa ni. Dah tulis buku, dah buka Genius Kurnia, dah letak video, dah letak apa. Dia sibuk pergi ke Facebook, duk mendayu-dayu, kesian lah anak saya 7 tahun, sekolah tolak lah apa benda. Hello, you usaha ke tak usaha? I always said to parents, if you want teachers to work hard for your son, for your daughter, you need to work double the effort yang cikgu-cikgu tunjuk. Betul tak? Okay, kalau you put in 200% punya effort, barulah cikgu letak 100%. Ni you letak 20%, you expect cikgu nak letak 100%. Kan dah kena dengan Dr. Hasnah hari ni. Okay, jadi jadual yang ini adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi dan memahami anak di tahap mana. Okey, isi dulu. Kemudian ini pun satu lagi borang untuk tuan-tuan dan puan memahami. Yang tadi tu yang mana dia? Alamak, ke depan ke dia? Mana ke dia? Alamak.
Duduk diam-diam lah Dr. Hasnah, tak boleh nak buat apa dah kan. Yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu, dia lebih kepada untuk semua anak yang kurang upaya. Yang ini, carta yang ini dia lebih kepada untuk anak-anak yang ada autism. Jadi dari segi komunikasi, anak macam mana? Okey, anak umur 5 tahun tak boleh bertutur. Kalau dia nak apa-apa, dia tarik tangan mak. Kalau tak dapat, dia akan guling-guling atas lantai. Tulis macam tu. Okey, kemudian implikasi dia. Implikasi dia, mak bapak penat sebab melayan dia dengan untuk melayan dia untuk ni, semua orang pun stres dan tension. Jadi ini adalah strategi yang kita boleh buat. Interaksi sosial, karakteristik anak langsung tak boleh berkawan dengan rakan sebaya. Anak hanya mahu berkawan dengan orang dewasa saja, sebab orang dewasa bagi ruang boleh absorb dia punya negative behavior. Tapi kalau dengan rakan-rakan sebaya tak boleh. Jadi implikasi kita bimbang nanti dia nak masuk sekolah, nak duduk seharian dengan kawan-kawan dalam kelas, mungkin dia tak berinteraksi, mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi yang di karakteristik ni, tulis apa karakteristik anak mengikut komunikasi, interaksi sosial, minat yang terhad, proses sensori dan cara berfikir, dan fikirkan apakah implikasinya, dan ini adalah strategi yang dibuat. Okey, saya nak kena stop sebab ada orang komplain saya buat benda Allah ni panjang sangat. Dia kata Dr. Hasnah 1 jam tu lama, 45 minit saja. So I go to Puan Cassandra Tan. Mengapakah anak istimewa disleksia saya masih mempunyai masalah pemahaman dan penulisan bahasa Melayu walaupun sudah mengikuti pendidikan di tadika dan sekolah aliran perdana selama 7 tahun. Jadi dia terus gagal subjek BM moral RBT yang diajar dan mesti menjawab soalan peperiksaan dalam BM. Namun dia terus cemerlang, dia terus tu saya tak faham. Jadi kalau dia sudah mengikuti pendidikan aliran perdana selama 7 tahun, saya cadangkan pada Puan Cassandra, don't put your eggs in one basket. Don't put all your hopes that the teachers in school will be able to troubleshoot your issue. Cuba lihat ada tak cara lain untuk bantu anak. Contohnya Persatuan Disleksia Selangor ada, wilayah ada Persatuan Disleksia Sarawak, Sarawak atau Sabah? Yang mana Sarawak ke Sabah? Sarawak rasanya. Very very excellent. They have lots of courses there. Kalau anak-anak yang ada disleksia pada usia 5-6 tahun, you find that your child has dyslexia, boleh hubungi Persatuan Disleksia itu. Okay, Puan Cassandra? Okey, jadi Puan Cassandra, saya cadangkan, saya baca mesej Puan Cassandra yang kedua. Jadi saya cadangkan Puan Cassandra tulis surat kepada pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia, ceritakan tentang anak dan kemudian minta kepada dia akomodasi di mana pada semasa dia ambil SPM itu ataupun UPSR dan sebagainya, ada reader untuk dia, ada decoder, transcribe ke inscribe. Maksudnya orang bacakan soalan untuk dia jawab secara verbal dan jawapan tu orang tolong tuliskan. Okey, jadi ibu bapa, you need to get yourself educated, dan janganlah pula anak nak ambil SPM bulan 11, bulan 10 baru tulis. Tak boleh tuan-tuan dan perempuan. Anak nak ambil SPM tahun 2022, you tulis surat dekat pengarah pada tahun 2021. Itu macam it takes a long time. Kemudian pergilah bercakap dengan pejabat pendidikan daerah, pergi bercakap dengan Jabatan Pendidikan Negeri, bawa bukti-bukti, videotape anak dan bawa bukti jawapan exam dia dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita memang anak kitalah yang kena usaha. Right. Puan Nur Syarin, Persatuan Disleksia Sarawak, siapa nama profesor dia tu? Profesor Dr. Ong. Dr. Ong Pui Hun. Itu memang maha guru besar dalam segi disleksia tu. Okay, right. Kita patah balik kepada kita punya slide.
Alamak, slide dah habis. Okey, saya pun ingatkan ada lagi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. I want to give you homework. I want to give you homework based on my PowerPoint merancang hala 7 pendidikan anak tu. Now, you need to have a clear idea apakah hala 7 anak. Sekejap ya, saya bawa ke depan. Yang mana? Mana dia sekejap yang ni. Okay. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan, this is your homework. Fikirkan hala 7 masa hadapan anak. Kemudian tentukan objektif jangka panjang. Kemudian tentukan objektif jangka pendek. Ini. This is your homework. Ketiga ni, you need to go and fill up. And then minggu depan insya-Allah saya akan bercakap mengenai cara untuk merancang intervensi harian. Macam mana nak buat home program. Kalau kata anak pergi ke sekolah pun, anak pergi ke sekolah pagi, petang malam nak buat apa ataupun hujung minggu nak buat apa, itu kita akan bercakap minggu depan bagaimana untuk menjalankan intervensi di rumah. Okey? Sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus boleh terus komen. Saya akan baca dan saya akan buat persediaan untuk minggu depan. Minta maaf minggu ini tidak ada rupa saya untuk anda tonton. Next week saya akan cuba baiki kenapa Facebook ni mengada-ngada sekejap okey, sekejap tak okey. And insyaAllah minggu depan kita akan bercakap mengenai menjalankan intervensi di rumah. Okay, bye-bye everybody. Hope this helps. See you all again. Bye. Ada yang nak say bye-bye kepada saya ke? Bye. Okay, jumpa next week. Bye.